fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Tafsiran ayat-ayat 246 ke 252. Kemudian Al-Quran menceritakan pengalaman yang kedua dan para pahlawannya ialah Bani Israel selepas Musa. Apakah tidak kamu melihat kepada pemimpin-pemimpin dari Bani Israel selepas Musa, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatkanlah untuk kami seorang raja agar kami dapat berperang kerana sabilullah." Kata nabi mereka, "Apakah mungkin jika kamu diwajibkan berperang bahawa kamu tidak mahu berperang?" Kata mereka, "Mengapa kami tidak mahu berperang kerana sabilullah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami? Maka apakah peperangan telah diwajibkan ke atas mereka? Mereka berpaling darinya kecuali sedikit sahaja dari mereka. Dan Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim." Terjemahan ayat 246. Keinginan berjihad. Apakah tidak engkau melihat seolah-olah kejadian ini sedang berlaku dan dapat dilihat dengan mata kepala? Para pembesar dan cerdik pandai Bani Israel telah berkumpul dan menemui nabi mereka. Al-Quran tidak menyebut nama nabi itu kerana nama itu tidak penting di sini. Dan menyebut nama itu di sini tidak menambahkan sesuatu apa dalam seranan cerita, sedangkan Bani Israel mempunyai ramai nabi-nabi yang lahir berturut-turut dalam sejarah mereka yang panjang itu. Mereka menemui nabi mereka dan menuntut beliau melantikkan seorang raja bagi mereka agar mereka dapat berperang kerana sabilullah di bawah pimpinannya. Perbuatan mereka menentukan sifat peperangan itu sebagai peperangan untuk sabilullah. Itu membayangkan satu kesedaran keagamaan yang terbukas dalam hati mereka dan kesedaran keimanan yang tercetus di dalam jiwa mereka. Juga membayangkan kesedaran bahawa mereka adalah penganut agama Allah yang benar dan bahawa musuh mereka berada di atas jalan yang sesat, kafir dan batil. Dan seterusnya membayangkan betapa terangnya jalan di hadapan mereka untuk bangkit berjihad fi sabilullah. Jalan perjuangan yang jelas dan tegas itu merupakan separuh jalan menuju kemenangan. Oleh itu, setiap mukmin pastilah merasa jelas di dalam hatinya bahawa dia berada di atas jalan yang benar dan musuhnya berada di atas jalan yang batil. Matlamat di dalam hatinya pastilah membulat pada sabilullah. Ia jangan sekali-kali diselubungi kekeliruan hingga membuat ia tidak mengetahui ke mana ia menuju. Lalu nabi mereka mahu memastikan sejauh mana benarnya keazaman mereka dan sejauh mana kukuhnya niat dan keazaman mereka untuk melaksanakan tanggungjawab yang amat berat itu, dan sejauh mana kesungguhan mereka menawar perjuangan mereka kepadanya. Apakah mungkin jika kamu diwajibkan berperang bahawa kamu tidak mahu berperang? Ya, ini apakah tidak mungkin bahawa kamu enggan berperang jika peperangan itu telah diwajibkan ke atas kamu? Kamu sekarang masih berada dalam keadaan bebas dalam perkara ini, tetapi jika saya mempersetujui permintaan kamu, lalu peperangan pun diwajibkan ke atas kamu, maka ini bererti ia telah menjadi satu kewajipan yang difardukan ke atas kamu, dan tidak ada jalan lagi untuk kamu mengelak diri darinya. Itulah pertanyaan dan mencari kepastian yang layak dengan seorang nabi, kerana perkataan-perkataan dan perintah-perintah para anbiya tidak seharusnya diterima dengan ragu-ragu, main-mainan atau acuh tak acuh sahaja.
Di sini darjah kegairahan dan semangat ingin berjuang melonjak-lonjak tinggi, dan para pemimpin itu terus menyebut sebab-sebab yang mendorongkan mereka untuk berperang kerana sabillullah, dan ini menjadikan peperangan itu pastilah dilakukan tanpa teragak-agak lagi. Kata mereka, "Mengapa kami tidak mahu berperang kerana sabillullah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?" Di sini kita dapati perkara ini cukup jelas dalam perasaan mereka dan tertanam di dalam jiwa mereka bahawa musuh-musuh mereka adalah musuh-musuh Allah dan agama Allah. Musuh mereka telah mengusir mereka dari kampung halaman mereka dan menawan anak-anak mereka. Oleh sebab itulah musuh mereka wajib berperang. Dan satu-satunya jalan yang ada di hadapan mereka ialah berperang. Oleh itu tidak perlu lagi mereka menyemak keazaman mereka atau tidak perlu lagi kepada apa-apa perdebatan. Tetapi kegairahan yang berkobar-kobar di saat-saat perang, di saat-saat senang ini tidak berkekalan panjang. Oleh itu ayat yang berikut dengan segera menerangkan apa yang telah berlaku selepas itu. Maka apabila peperangan telah diwajibkan ke atas mereka, mereka berpaling darinya kecuali sedikit sahaja dari mereka. Di sini kita dapat melihat sifat istimewa Bani Israel yang suka memungkiri janji, mengelak dari ketaatan, enggan melaksanakan tugas, berpecah belah dan berpaling dari kebenaran yang jelas. Tapi sifat ini juga merupakan sifat setiap kelompok mukmin yang belum matang pendidikan keimanan mereka. Malah ia merupakan satu sifat manusia umumnya. Hanya didikan keimanan yang tinggi, lama masa dan mendalam saja yang dapat mengubah sifat ini. Oleh sebab itulah, sifat ini perlu mendapat perhatian yang hati-hati dari pihak kepimpinan dan pastilah diberi perhitungan yang berhemah ketika menghadapi jalan perjuangan yang sukar agar mereka tidak menghadapi secara mendadak yang membuat perkara ini bertambah buruk kepada mereka. Sifat ini memang diduga dari kelompok-kelompok manusia yang belum bersih dari kekotoran jiwa dan belum bersih dari sakit-baki penyakit-penyakit rohani. Perbuatan berpaling dari berperang itu telah diiringi dengan kenyataan, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Penghujung ayat 246. Kenyataan ini membayangkan kecaman dan menyifatkan orang ramai yang berpaling dari kewajipan berjihad setelah mereka menuntutnya dan sebelum mereka menghadapi jihad secara amali itu sebagai orang-orang yang zalim, iaitu zalim terhadap diri mereka sendiri, zalim terhadap Nabi mereka, dan zalim terhadap perjuangan yang benar yang telah dikecewakan mereka. Sedangkan mereka sedar bahawa perjuangan itu adalah perjuangan yang benar. Kemudian mereka menyerahkan kepada pejuang-pejuang kebatilan. Orang yang mengetahui bahawa dia berada di jalan yang benar dan musuhnya berada di jalan yang salah, sebagaimana yang telah diketahui oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel ketika mereka menuntut Nabi mereka mengangkatkan untuk mereka seorang raja bagi memimpin mereka dalam perjuangan itu fi sabilillah. Kemudian mereka berpaling dari perjuangan-perjuangan itu dan enggan memikul tugas kebenaran yang diketahui mereka untuk menentang kebatilan yang diketahui mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim yang akan menerima balasan kerana kezaliman-kezaliman mereka, dan Allah itu Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Begitulah berakhirnya pentafsiran ayat 246. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.